Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita penuh ceria gembira, terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat kepada halaman terakhir daripada surah Fatir, surah yang memberikan pedoman kepada kita untuk terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang terakhir yang bermula dengan alhamdulillah, dan pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz sihat ya? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita berada di penghujung saja surah Fatir, dan besok hari Jumaat kita akan memulakan surah Yasin kita, insya-Allah. Insya-Allah ya. Sudah tentu tuan-tuan pun pasti gembira kerana akan bertemu surah Yasin. Betul. Tetapi surah Fatir ini juga menarik Ustaz. Betul, ya. Semua surah menarik ya. Yang harapnya pada tuan-tuan dapat dah tulis di ruang komen tersebut apakah pelajaran, satu atau dua pelajaran penting daripada surah Fatir. Dan apa yang kita belajar semalam bercakap tentang satu hadiah yang diwariskan dan dipilih siapa yang menerimanya. Hari ini kita akan melihat kepada apakah tanggungjawab yang Allah nyatakan. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 439 disambung dengan sedikit ayat pada halaman 440. Bermula daripada halaman 439 ayat yang ke-39, kita melihat kepada konsep perubahan generasi ya, dan juga hakikat kekafiran ya. Konsepnya khalifah, tapi kita akan lihat khalifah dan khalaif ini ada kaitan dengan generasi. Kemudian kita akan melihat bagaimana perdebatan kepada orang musyrik ya, debat kepada orang musyrik tentang penyembahan berhala serta pengingkaran dan penolakan mereka terhadap ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 40 hingga ayat 41. Dan disambung pada ayat yang ke-42, iaitu pengingkaran orang musyrik terhadap risalah kenabian. Dan pada ayat yang terakhir, jika Allah nak menghukum terus manusia, Allah boleh berbuat demikian, tetapi syukur kerana Allah adalah memberi peluang kepada manusia untuk membaiki amal-amal untuk bersedia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat yang ke-39 hingga 42 memulakan majlis kita pada hari ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, penonton-penonton setia My Quran Time. Hari ini kita bertemu kembali untuk kita sama-sama belajar dan mengaji sama-sama, iaitu di halaman yang ke-439. Apa khabar sahabat-sahabat kita di Kuala Berang, di Pasir Rantau Panjang, di Pahang dan sebagainya yang terkesan dengan banjir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus beri kekuatan, perlindungan dan juga ketenangan, kesabaran. Mudah-mudahan dalam menghadapi ujian ini, insya-Allah taala, mudah-mudahan dipermudahkan ya, insya-Allah taala. Mari kita mulakan bacaan di ayat yang ke-39 sehingga ayat yang ke-42. Panjang
Panjang juga, dan ayat-ayat dia pun surah Fatir subhanallah panjang-panjang Ustaz Fas ya. Ya. Nanti kita akan jumpa nanti selepas ini surah Saffat. Sofat pendek. Itulah variasi ataupun hebatnya Al-Quran. Mukjizat kan, dia tak panjang-panjang semua tak. Tak ada pendek semua tak. Dia ada panjang, ada pendek. Subhanallah, cantik sangat hadiah daripada Allah SWT. Baik, jom kita mulakan bacaan dengan kita cuba bacaan Murattal Bayyati insya-Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 39 hingga 42. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membaca, dan panjang Ustaz ya. Dan kita ada panjang lagi, ada lagi beberapa ayat sebelum kita menghabiskan surah Fatir. Surah Fatir surah yang kelima yang bermula dengan alhamdulillah ya. Allah, kita memuji Allah, salah satunya kerana Allah menjadikan para malaikat ya, para malaikat yang ada sayap 2, 3, 4 ataupun mungkin lebih. Dan semalam kita sudah pun melihat bahawa dengan para malaikat ini sebenarnya salah satu batalion, kumpulan malaikat itu untuk menyampaikan wahyu Ustaz ya, yang menemankan Jibril ketuanya untuk menyampaikan fataliyati dzikra. Kalau kita tengok dalam surah Saffat nanti kita akan tengok. Baik. Jadi apabila kita sudah diberikan al-Quran, sebenarnya ia adalah sebagai satu aurathna yang kita belajar semalam pada halaman 438 ayat yang ke-32, satu hadiah waris ya yang dipindahkan dan juga kita dipilih ya, kita dipilih di kalangan hamba-hambanya, tetapi ada yang zalim, ada yang pertengahan ataupun yang sabiqum bil khairat. Jadi apabila kita bercakap tentang diwariskan, ia melambangkan generasi demi generasi mendapat al-Quran ini. Allah menyatakan pada ayat 39, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalaif. Khalaif ini maksud ringkasnya khalifah-khalifah, tapi maksudnya lagi ialah generasi-generasi yang ada amanah untuk menguruskan bumi ini, untuk menguruskan, memastikan bumi ini menjadi tempat yang bagus, maksudnya tempat yang aman. Dan banyak khilaf, khalaif ini daripada kekuatan khilaf juga, ada banyak perbezaan, tetapi kita kalau boleh dapat uruskan perbezaan itu, khalfun, background latar belakang ilmu kita, kaum, pelajaran kita berbeza dengan cara yang terbaik. Itu adalah fungsi kita ya, fungsi generasi yang Allah bagi ini perlu buat begitu. Tetapi ada yang tidak mengambil al-Quran tetapi akhirnya kufur. Maksudnya Allah kata faman kafara fa alaihi kufruh. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu mengikut kepada al-Quran, tidak mahu syukur, dapat hadiah tak nak bersyukur, maka sebenarnya kalau ada yang kata teruklah nanti habislah kita, sebenarnya kekufuran itu memberi kesan pada orang yang kufur ya. Kepada orang beriman Allah tetap juga akan menjaga mereka ya, sehingga kan wala yazidul kafirin, tidaklah bertambah kepada orang kafir itu iaitu illa maqta ya. Pada sisi Allah itu mereka akan mendapat maqta. Apa maksud maqta? Maqta ini ada dua maksudnya, dua sudut. Satu ialah di kalangan orang kafir ini, bila mereka ini sudah kufur kepada hadiah daripada Allah, mereka akan jadi orang yang makin murka, marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan bagi COVID, mengapa Tuhan jadikan saya begini begitu, itu maqta yang dimaksudkan di sini. Tetapi sudut yang kedua ialah kemurkaan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia yang marah ya, dia marah Tuhan. Tetapi marah Tuhan pun ada apa kan ya, kita marah matahari, mengapalah hari ini panas sangat, boleh buat apa kan, kerana apa, matahari lebih besar. Apabila seseorang itu mendapat kemurkaan Allah, itu adalah satu perkara yang amat-amat hina. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara, dan tidaklah bertambah kepada orang kafir itu kecuali rugi. Kita dah berbincang sebelum ini, dalam surah ini ada perkataan lan tabur ya, bila kita baca Quran, solat, infak, kita akan tidak akan rugi, tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Tetapi siapa yang meninggalkan amal ini, tidak bersyukur dengan al-Quran, tidak bersyukur dengan solat. Allah bagi solat, peristiwa Isra Mi'raj, tak payah solat lah, malas lah kan, ada apa kan, itu tanda kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang rugi siapa? Orang yang tidak mahu mendirikan solat tersebut. Ini pelajaran daripada ayat 39, dan diajarkan pada Nabi, katakanlah apakah kamu, terangkan olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Perlihatkanlah kepadaku manakah daripada bumi ini yang telah mereka ciptakan, nombor satu. Ini hujah Ustaz ya, cara nak berhujah. Kalau ada orang kata bahawa kita ni tak payahlah kita nak menyembah kepada Allah, ataupun ada yang menyembah kepada berhala ke, tok bomoh ke, manusia ke, cuba tanya, bomoh tu dijadikan bumi ni ke tak ya? Am lahum syirkum fis sama what ya, iaitu atau adakah mereka mempunyai peranan dalam penciptaan langit? Langit tu, bomoh tu dia ada ke cipta langit kan? Mana tahulah dia cipta kejora ke kan, ataupun marih ke, tak ada.
ya. Selain itu apa lagi? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan yang jelas daripadanya, sehingga kan ada orang kata jumpa bomoh nanti dia akan beritahu macam mana nak bahagia apa sebagainya, padahal penipu kan. Okey, itu contoh ya. Itu belum lagi kita bercakap tentang berhala ataupun yang menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu taala, tak nak ikut kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujung ayat 40 itu Allah menyatakan apa? Bal ya'idu zalimun, ya, iaitu sebenarnya orang-orang zalim itu sebahagian mereka hanya menjanjikan kebohongan belaka kepada yang lain. Ceritanya bila mereka bergabung Ustaz ya, orang zalim dengan orang zalim ni dia tipu sesama sendiri. Dia borak ni, nampak kita akan support sokong kamu kan, kamu akan sokong saya, tapi sebenarnya semuanya adalah ghurura. Dan perkataan ghurur ini sudah kita lihat pada ayat yang kelima sebelum ini. Betul, ada syaitan yang al-gharur, peranan dia cucuk sana cucuk sini dan dua-dua rasa macam kita ni geng lah ya. Tetapi kalau tidak diasaskan kepada al-Quran, tidak buat sesuatu sistem pendidikan, sistem ekonomi, tak nak rujuk kepada al-Quran, main hentam sahaja, maka itu yang akan menyebabkan kita tertipu ya. Sehingga kan kita rasa bahawa saya buat sistem pendidikan ini memang dah kaji dah ni kan, dah semua saya tahu dah, jangan persoalkan. Itu sebenarnya lambang kebongkakan yang kita doakan ya, sistem pendidikan di negara kita, di seluruh dunia ini, untuk mendidik anak-anak jangan sampai tertipu ya dengan karenah ataupun hasrat orang tertentu yang tidak objektif. Di dalam ayat yang ke-41 kita nak baca sekali lagi berkaitan dengan siapa Allah. Siapa Allah untuk kita ulang kaji, untuk kita refresh macam tajwid Ustaz ya. Kita ada ulang kaji. Betul. Ini ulang kaji tauhid ya. Ayat 41 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa bersama dengan program ataupun My Quran Time. Ada yang beberapa orang sahabat kita di ruangan Facebook pada saat ini Al-Fadhil Safas sedang kuarantin. Tapi syukurlah dapat bersama dengan Mak Ustaz Faz, ada pengalaman juga. Ya betul Ustaz. Memberi kekuatan sebenarnya Ustaz. Betul. Dia masa awal nak kuarantin tu dia rasa macam kan mengapa saya kan. Tapi bila kita tahu bahawa sebenarnya tak apalah saya kan. Kerana apa? Kerana Allah pilih, dan kita harapkan itu peluang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau orang kufur ini dia kata mengapa saya pula kan? Mengapa saya? Semuanya saya kan. Kerana apa? Ujian menyebabkan mereka jauh lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanallah. Baik, jadi jom kita sama-sama baca ayat ulang, kita baca ayat yang ke-41, betul Ustaz ya? Ya betul. Ayat yang ke-41 kita ulang sekali lagi baca sama-sama insya-Allah keluarkan suara, lontarkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika kedua-duanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, kita berkenalan balik dengan Allah ya. Kita berkenalan balik Allah, kita review balik. Sesungguhnya Allah yumsikus samawati wal ard. Allah tahan langit dan bumi ini daripada berantakan Ustaz. Daripada berantakan. Sebenarnya apabila seseorang berbuat dosa, seseorang itu berbuat kekufuran, sebenarnya langit dan bumi ini tidak seronok, tidak suka. Ya, mereka sebenarnya langit itu dia akan bergegar ya bila dosa ataupun kekufuran, apatah lagi kesyirikan kepada Allah itu dilaungkan, dilaksanakan. Tetapi Allah menyatakan Allah yang tahan daripada langit itu terpecah ataupun bumi itu
itu bergegar. Kadang-kadang je Ustaznya adalah sikit-sikit yang berlaku dekat langit dan berlaku kat bumi 6.2 skala Richter. Itu nak bagi preview bahawa sebenarnya boleh Allah bagi 10 12 skala Richter hancur segala bumi ini, tetapi Allah tahan. Dan wala in zalata, jikalah dia langit dan bumi ini berantakan, tak ada siapa yang boleh tahan Ustaz. Insya-Allah. Sudah pastinya lah ya, mana kita nak tahan gunung pun tak boleh, apatah lagi bumi kalau sudah dia nak berkecai. Allah menyatakan perkara ini selepas ayat berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan, kerana dua perkara ini tidak disukai oleh semua makhluk. Semua makhluk semuanya sudah taat pada Allah, tetapi ada makhluk yang tak taat. Dia kufur dan juga mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu Allah kata apa? Innahu kana haliman ghafura. Allah ini amat penyabar, Ustaz. Amat sabar sangat. Orang buat tak bagi oksigen, bagi hadiah, orang buang. Allah sabar. Kalau kita Ustaz ya, kalau Ustaz bagilah buku ni kan, bagi pada saya, kemudian saya baling tu, rasanya lepas tu ambil buku tu baling balik kan. Tetapi Allah tak buat begitu Ustaz. Betul, Ustaz. Kalau Allah buat begitulah kepada kita, kepada saya lah Ustaz ya, dengan segala kelemahan yang ada, rasanya bila buat begitu baru nak pergi My Quran Time dia tak boleh cakap dah. Betul. Allah tarik balik ya anugerah untuk bercakap ataupun berfikir. Kerana Allah itu halim ya, halim, dan yang keduanya amat ghafur, iaitu ghafura ini mengampunkan. Ini sebagai satu harapan lah Ustaz ya, satu harapan kepada orang musyrik, silalah bertaubat. Dan pada kita, bila kita dah sabar ini, kalau ada orang buat silap dalam hidup kita, kita pun kena belajar jadi halim ya, jadi halim, sabar. Anak kita buat silap ke, kena belajar tahan sikit itu. Dan Nabi Ibrahim digelar halim kerana kesabaran menghadapi kepada orang-orang yang didakwahkannya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu maqata, kemurkaan, 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan istilah inilah yang kita belajar pada ayat 39. Kemurkaan Allah itu pada orang-orang yang kufur. Dan apabila Allah murka, kalaulah tidak dengan halim ya, dengan kesabaran, keampunan daripada Allah untuk seluruh umat manusia termasuk kita, kemungkinan kita ini akan hancur, akan berderai kerana dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah tetap juga memberi peluang kepada kita baca Quran, masih lagi berpeluang untuk kita menghirup oksigen sambil kita membaiki, memohon keampunan daripada Allah. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini Al-Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi Ustaz Fas ingatkan kita, bila orang bagi hadiah pada kita, pasti kita pertama kita happy, kita gembira dapat je, dan kita akan jaga dia. Betul. Kan? Macam Ustaz Fas kata tadilah, bagi hadiah depan-depan tu juga dia buang. Itu tanda kesombongan, kesombongan kita. Lebih-lebih lagi tanda kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Dan Allah suruh kita melihat, pandanglah zikrullah, maknanya melihat kebesaran Allah, sebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasai kekerdilan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jagi pun ada, kita akan jumpa ayat berjalanlah di bumi Allah ini dan melihat apakah peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Sekejap lagi insya-Allah. Sebelum tu kita singgah jap Ustaz Faz ya. Kita singgah sekejap ke segmen tajwid kita. Kita nak tengok hari ni dengung. Hari ni kita nak ulang kaji dengung kita. Apa tu, idgham ma'al ghunnah ke ataupun ikhfa syafawi. Mari kita saksikan paparannya. Telah kita sediakan, iaitu menyempurnakan hukum idgham ma'al ghunnah dan juga ikhfa syafawi. Kat mana?
dekat ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal ya'idul zalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura. Sadaqallahul azim. Baik, kita perhatikan ada dua fokus kalimah kita. Yang pertama iaitulah idgham ma'al ghunnah, nun mati bertemu dengan ya. Dekat mana kalimah dia, iaitulah bal ya'idu, ya'idu, masukkan nun mati ke dalam ya dengan dengung, beserta dengung. Ya'idu, dua harakat, kadar dengung dia dua harakat. Sekali lagi, ya'idu, satu itu idgham ma'al ghunnah kan. Baik, satu lagi kita nak tengok iaitulah pada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi jangan tertukar ikhfa hakiki. Yang ni ikhfa syafawi iaitulah hukum mim mati dekat kalimah ba'dhuhum ba'dha. Ikhfa syafawi mim mati bertemu satu huruf saja, bertemu dengan ba sahaja. Mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi dengung dengan kadar dua harakat, rapatkan bibir kita. Ba'dhuhum ba'dha, contoh kan. Jadi itu dua contoh ulang kaji yang kita nak kongsikan pada hari ini, idgham ma'al ghunnah dan juga ikhfa syafawi. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama praktikkan dan perbaiki bacaan kita dari semasa ke semasa bersama guru-guru kita. Wallahu alam. Selamat mencuba. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star ya, untuk sama-sama kita belajar tajwid sebentar tadi sama-sama, ia sebagai asas Ustaznya untuk kita tilawah al-kitab. Tiga perkara, tiga serangkai lah ya, tiga serangkai yang pastinya lan tabur yang Allah nyatakan dalam surah Fatir, iaitu tilawah al-Quran, yang keduanya ialah mendirikan solat, dan yang ketiganya infak. Ya, infak pada waktu, kalau kita lihat kepada ayatnya, sirran wa alaniyah ya, secara terang-terangan, secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Jadi ini adalah panduan untuk kita selalu kena isikan hidup kita, kerana itu tanda kita ini ingin memohon keampunan Ustaz ya. Memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada orang-orang yang kufur ini, mereka bila dapat peluang hadiah daripada Allah, mereka awalnya bersumpah, tetapi lepas dah dapat hadiah tersebut dia baling juga. Ayat 42 hingga ayat 45 sama-sama kita ingin baca dan kita lihat pelajaran akhir, kesimpulan surah Fatir, surah pencipta yang mencipta dengan penuh keindahan. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga bacaan Al-Quran kita pada hari ini juga mudah-mudahan barakahnya. Kita doakan buat anak-anak kita, cucu-cucu tuan-tuan dan puan-puan kali yang sedang peperiksaan hari ini kertas bahasa Inggeris. Hopefully they can answer very well lah. Very well. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita sambung ayat yang ke-42 dan tak lupa sebelum saya baca ni Al-Fadhil Safas, kita nak ucap terima kasih banyak kepada Puan Azli kita. Betul. Yang membantu dan juga memberi sahabat-sahabat kita di yang OKU pendengaran untuk sama-sama belajar kalam Allah SWT. Dan atas dasar itu kita nak ucapkan hari ini selamat hari pendengaran sedunia. Mudah-mudahan terus Al-Quran bersama dengan sahabat-sahabat kita dan di orang kelainan upaya pendengaran, penglihatan dan sebagainya, insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kita ayat yang ke-42 sehingga 45 menghabisi mengakhiri surah Fatir. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم
استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 42 hingga ke hujung surah Fatir ayat 45. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman itu bersumpah kepada dengan nama Allah bersungguh-sungguh, ya, jahda aimanihim, dan apabila dia kata apa, kalaulah datang peringatan nanti kamilah orang yang pertama sekali akan mendapat hidayah, ya, di kalangan umat-umat yang berada pada waktu itu. Tetapi apakah yang berlaku? Mereka bersumpah bersungguh-sungguh, tetapi bila sampai saja falamma ja'ahum nadhir, bila datang saja peringatan itu, merekalah orang yang paling jauh sekali. Dia cakap je lebih. Cakap je lebih. Kalau katakan dapat formula terbaik dalam hidup saya akan beramal dengan formula tersebut. Bila datang Quran, dia kata, Quran saya dah tengok dah 30 tahun yang lepas. Allah. Perkara itu yang kita kena jaga sebenar-benarnya dalam hidup kita ini. Kerana apa? Kerana ini adalah cara berfikir orang-orang yang kufur kepada hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadiah itu mereka mengharapkan sesuatu yang memberi kesan pada mereka, Ustaz, ya. Mengapa mereka makin jauh lagi itu? Allah nyatakan pada ayat yang ke-43, istikbaran fil ard wa makras sayyi, iaitu mereka ini sombong di bumi dan juga tipu daya mereka amat buruk.
mereka sombong. Bila orang sombong ni Ustaz ya, dia sebenarnya mementingkan kalau ada manfaat pada mereka, okey saya ambil. Tapi kalau katakan rupanya ikut Quran, kami ni ditegur, ada benda yang kami kena baiki, tak naklah perkara tersebut. Itu tanda orang yang sombong, yang menyebabkan sumpah mereka itu tidak menyebabkan mereka itu mendapat hidayah, malah sebenarnya makin jauh nufura yang dinyatakan pada hujung ayat ke-42. Dan Allah menyatakan bahawa tipu daya mereka itu teruk ya, tetapi apa yang what's go around lebih kurang gitulah Ustaz ya, itu istilahnya wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Siapa yang merancang untuk buat perkara tak baik, sebenarnya dia sampai dia yang kena dia adalah pada orang yang merancang tersebut. Yang orang lain apabila makin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkinlah awalnya macam terkesan Ustaz ya, tetapi akhirnya Allah bantu, Allah lebih berkuasa, Allah kawal segala-galanya, dan umat Islam menang dan akhirnya mendapat kejayaan demi kejayaan bila sampai ke bumi Madinah. Jadi Allah menyatakan di hujung ayat yang ke-43 itu, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, ya, tidakkah kamu perhatikan kepada sunnah ataupun ketentuan yang lebih awal orang-orang terdahulu yang tidak ada perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, iaitu sunnah Allah, peraturan Allah, ketentuan Allah ini tidak ada perubahan. Iaitu perubahan apa? Kalau siapa yang buat buruk dapat buruk, siapa yang buat baik dia akan mendapat kebaikan forever, ya, terus sepanjang zaman Ustaz ya. Kalau ada yang kata bahawa kalau saya ni pelajar biasa ni kan, pelajar rasa tertekanlah saya, kalau saya buat baik sangat nanti orang perli saya kan. Tetapi sebenarnya sunnah Allah ini akhirnya yang baik akan dibantu, yang teruk ataupun yang buat jahat akhirnya akan dapat juga balasannya sooner or later Ustaz ya. Cepat ataupun lambat. Jadi macam mana kita nak dapatkan bukti perkara ini ya, tentang hakikat sunnah Allah ini? Allah seru kepada kita untuk berjalan Ustaz. Itu Ustaz bernasyid tadi kan ya, tentang awalam yasiru fil ard, mengapa mereka tidak berjalan dan tengok kesan kepada orang sebelum ini yang sebenarnya lebih kuat. Surah sebelum ini cakap kekuatan orang musyrik Mekah ni lebih kurang 1/10 je daripada Sabak, daripada kerajaan Nabi Sulaiman pun kerajaan Sabak hancur ya. Kamu lemah ya, apatah lagi kalau kita bercakap kita Ustaz ya, lebih lemah daripada mereka, teknologinya apa sebagainya. Maka wama kanallahu liyu'jizahu min syai' ya, iaitu Allah menyatakan dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi, sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jadi tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah, dan kalau kita berpegang kepada al-Quran daripada Allah, kita mesti menang Ustaz. Subhanallah. Mesti menang ya. Kerana apa? Kerana Allah tidak boleh dikalahkan. Kita tahu pun langit, bumi, siapa berani kalahkan yang kita cerita tadi Ustaz ya. Sila lawan matahari. Kan tak puas hati sangat ataupun ada yang kata saya tak puas hatilah dengan Covid, sila lawan Covid kan. Jadi sebenarnya di sebalik matahari, Covid dan sebagainya ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu kana aliman qadira. Mengapa kita tidak mampu? Satu, pasal kita ni ilmu tak cukup satu kan. Allah tahu segala-galanya, kita tahu ciput je. Satu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tahu banyak pun sebenarnya kita tak berkuasa. Tak berkuasa, baru sikit je kan, baru sikit je dah sakit kaki contohnya kan, baru sikit je dah lemah. Jadi yang berkuasa hanyalah Allah. Jadi bila kita dah tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, dalam keadaan Allah mengetahui berkuasa itu, Allah masih lagi haliman ghafura yang kita baca ayat 41 tadi. Sebabnya ayat yang terakhir ini sebagai satu kesimpulan yang kita puji betul Allah, betul-betul kembali balik pada ayat pertama Ustaz ya. Alhamdulillah, pasal apa? Allah ada malaikat yang hebat. Boleh saja kalau katakan kita buat dosa, malaikat terus sampai terus habis hancur gempa bumi dekat Selangor ataupun dekat Kelantan ataupun mana-mana negeri. Tetapi apakah peraturan Allah, apakah tanda Allah ini adalah sesuatu yang perlu kita puji? Ayat 45 kita baca sekali lagi untuk kita ambil pelajaran dan ambil tindakan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Saya bukan apa Ustaz Fazal. Kalau kita perhatikan Puan Azrina kita, masa Ustaz Fazrul bercakap dia sama sampaikan. Masa saya mengaji pun dia sampaikan. Masa saya nasyid pun dia sampaikan. Boleh sampaikan. Maknanya kalau Ustaz bercakap ana diam.
Jadi dia selalu bergerak, masya-Allah. Jadi itulah subhanallah, nak menyebut sini bahawa dekatnya al-Quran bersama dengan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kelainan upaya. Masya-Allah, al-Quran untuk semua. Mudah-mudahan kita terus dapat berdampingan dengan al-Quran. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Azlina, insya-Allah. Kita baca penutup ayat yang ke-45 Ustaz Faz, Ya. Akhir surah Fatir, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka lakukan, nescaya dia tidak benarkan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi dia menangguhkan hukumannya sehingga waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini adalah satu kesimpulan. Kita mengucapkan alhamdulillah, ya, pada awal surah Fatir ini bertemu dengan ayat hujung ini. Itu antara kelebihan Quran, Ustaz, ya. Awal bertemu dekat hujung. Mengapa mengucapkan alhamdulillah? Allah beri kita peluang agar kita dapat ucap alhamdulillah di akhirat nanti, Ustaz. Kalau Allah tak bagi peluang, khuatir kita dapat oksigen, dapat makan mangga ke nasi kerabu sedap apa sebagainya, alhamdulillah kat sini saja. Dan kalau kita buat dosa ataupun terlupa ucap alhamdulillah, tak dapat dah alhamdulillah di akhirat, di syurga nanti. Yang kita belajar bila sampai ke akhirat, kita akan menyatakan alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan pada ayat 34. Jadi Allah menyatakan apa? Kalau katakan Allah hukum terus, ya, terus sahaja, tak ada makhluk yang akan hidup, Ustaz, ya. Kalau kita berbuat dosa, Allah hukum terus. Sehingga kan Ibnu Mas'ud menyatakan oleh Imam Qurtubi, ya, hampir si kumbang terkena azab di lubang dia. Kumbang yang kecil tu, dekat lubang dia pun terkena azab akibat dosa daripada anak Adam. Sehingga kan ada bila langit melihat kepada orang yang syirik, yang berbuat kufur, kita dah belajar tadi, dia tanya dah, boleh tak kami pecah, ya, pasal tak tahan sangat dengan dosa yang dibuat oleh orang-orang yang berada di bumi. Tetapi Allah membalas bahawa jangan. Allah memberi arahan pada malaikat jangan untuk menghukum, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan peluang itu kita gunakanlah untuk kita berbaca Quran, kita mendirikan solat, dan juga selalu menolong orang, infak pada jalan Allah secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita ingin pelihara diri kita supaya tidak menjadi kufur, tidak dimurkai dan tidak menjadi orang yang rugi. Yang pertama. Yang kedua, elakkan diri daripada menjadi sumber kesyirikan dalam diri, dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, selalu hargai kebesaran Allah yang menjaga alam ini. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhir surah Fatir ini, ya Allah, kami tak putus-putus memohon kepadamu, ya Allah, agar diampuni dosa-dosa kami, dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurniakan rezeki buat kami untuk kami terus mendalami Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, ya Allah. Moga-moga dipermudahkan kami semua, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah terima bacaan daripada surah Fatir, Allah terima amal kita, dan kita terus ingin berinfak dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai tanda
kesungguhan kita untuk tidak mahu rugi dengan segala nikmat yang Allah berikan. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan infak itu. Moga-moga Allah izinkan kita mengucapkan alhamdulillah azhaba annil hazan bila sampai di syurga nanti. Burung terkukur bersuara indah hinggap sementara di pohon ara. Jaga Quran, solat dan sedekah, pasti untung menuju ke syurga. Boleh jawab ha? Ada balasan Ustaz? Ada satu. Pagi-pagi pergi ke jeti. Pergi ke jeti menanti feri. Andai gundah singgah di hati, itu tanda nak kena mengaji. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.